Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Bukit Payung, Marang, Terengganu, para imam, para bilal, sekalian hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah berada di dalam majlis ilmu pada malam ini di Bukit Payung. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini akan ditulis dalam buku amal kita sebagai amal saleh yang kita harapkan memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah menjadi modal kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Untuk kuliah jemputan ni biasa kita akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam, dan selebihnya selepas mengumumkan kutipan derma kita akan menjawab soalan yang diajukan. Siapa yang nak bertanya belum hantar soalan boleh tulis sekarang. Dan siapa yang tak sempat bersekolah itu, tak reti nak menulis, dia boleh bertanya lisan. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi atau kama qala rawahul Bukhari fil Mufrad. Seorang sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunjuk kepada kebaikan maka dapat baginya seumpama pahala orang yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Begitu juga dengan imam-imam hadis yang lain. Dalam hadis ini sebenarnya menganjurkan kepada kebaikan, kerana agama Islam adalah agama kebaikan. Sebab tu iman kita ini telanjang. Maksudnya kalau kita hanya beriman saja, macam seolah-olah yatim piatu. Yang menyempurnakan iman kita ini ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh berbuat perkara baik dan larang perkara tidak baik. Dengan dua tugas inilah yang menjadikan sahabat Nabi radhiyallahu anhum umat terbaik di atas muka bumi. Kita tengok daripada sejarah dulu-dulu, kita belajar sejarah sampai ke sekarang, bahkan sampai kiamat, tidak akan ada lagi umat yang dapat menandingi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tak ada lah. Kerana dalilnya Allah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum adalah kamu sekalian. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kamu itu bukan kita. Bukan orang Bukit Payung, bukan orang Mekah, bukan orang Johor, bukan. Kuntum tu ashabun Nabi, sahabat Nabi. Ayat ini turun kepada sahabat Nabi saja. Kamu sahabat Nabi, khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah zahirkan pada manusia ini. Jadi kalau kita lagu mana? Orang Bukit Payung nak jadi umat terbaik, boleh. Dalam ayat ini sahabat Nabi, kita ikut cara sahabat, maka kita juga jadi umat terbaik. Yang main bola Manchester City, kita tak main, kita penyokong tapi apabila Manchester City menang, kita turut bergembira kerana kita penyokong dia. Begitulah umat terbaik sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kita ikut sahabat, kita jadi yang terbaik. Moleknya sahabat Nabi ni, sehingga disebut dalam satu riwayat yang lain,
ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Nah, sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Mana-mana satu bintang yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Nah, seperti bintang. Di langit seperti bintang, di bumi umat terbaik. Kenapa mereka menjadi umat terbaik? Allah yang sebut. Kerana apa? Kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh perkara baik, melarang perkara mungkar, perkara yang tidak baik. Jadi, kita nak jadi umat terbaik, kena buat dua ni. Suruh orang buat baik, larang orang buat benda mungkar. Kalau kita buat t-shirt tak jadi. Kita buat t-shirt, kita tulis atas belakang t-shirt kita Persatuan Umat Terbaik Bukit Payung. Tak jadi. Tu baju faham lagi? Tak jadi. Kita sendiri kena buat yang Allah kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Belakang sekali wa tu'minuna billah, dan kamu sememangnya beriman dengan Allah. Alhamdulillah, kita yakin kita orang beriman, orang mukmin beriman dengan Allah. Tapi kita tertinggal dua perkara. Kita kena suruh orang buat baik pula dan larang orang buat jahat. Maka hadis ini menyebut man dalla ala khairin, siapa yang menunjuk ala khairin. Khairin itu mana kebaikan. Apa kebaikan? Tak kira. Adakah kebaikan-kebaikan yang tertentu? Tak. Apa saja. Sebab tu dibaca dengan dia panggil kasratan, dia panggil. Dua baris di bawah panggil benda kalau orang ngaji. Tak ingat lah. Kalau harap dia panggil apa benda kasratan. Dua baris di bawah. Maksudnya dibaca dengan tanwin. Dengan tanwin. Maksudnya umum. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan masuk dalam hadis ini. Sama ada musuruh orang semayang, musuruh orang magi sejik, musuruh orang apa benda, apa benda berlaku adil, musuruh orang apa saja benda yang baik. Musuruh anak orang tu taat ibu bapa, musuruh orang bersedekah, musuruh orang semayang sunat, apa saja, maka falahu, jawabnya lahu, dapat baginya mislu ajri fa'ilihi, sama pahala orang yang berbuat. Contoh, petang tadi kita khabar ke kawan kita, malam ni pergi masjid Bukit Payung, ada orang ceramah, ada orang kuliah agama malam ni. Jadi kawan dia tu, kawan kita pergi dah, kita kata gitu. Dia pun mari lah. Jadi kalau kawan dia dapat pahala sebab kawan dia mari, dia pun dapat pahala. Tapi kalau kawan dia tak mari, dia khabar dah. Malam ni pergi masjid Bukit Payung, ada orang ngajar lah ni, ada ceramah. Kawan dia, insya-Allah. Kawan dia tak pergi, dapat juga pahala. Pahala apa? Pahala suruh. Faham lagi? Jadi bila kita suruh orang buat baik, walaupun dia tak buat, kita dapat. Faham lagi? Dapat juga. Tapi jika dia kawan kita tu dia mari pula majlis ilmu sebab kita yang suruh dia, maka pahala kawan kita mari tu dapat juga ke kita. Mana dia dapat, kita dapat. Walaupun kita tak pergi. Kita suruh mari dengar malam ni, kita tak pergi, kita pergi main snooker. Kita pergi karaoke. Faham lagi? Batu buruk. Contoh. Kita khabar malam ni pergi kat orang dengar. Kita tak pergi, kita pergi nyanyi. Faham lagi? Janji kita orang mukmin, walaupun fasik, bila mu suruh orang buat baik, mu dapat pahala. Bila dia pergi buat baik apa yang kamu suruh, pahala tu, pahalamu bersamaan. Banyak mana dapat pahala? Adakah sama timbang orang yang mari sebab kita suruh dapat sekilo, kita sekilo juga? Ulama-ulama berselisih dalam soal ini. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi menyebut dapat sama. Orang yang kita suruh tu buat baik, dia buat katakan dia dapat sekilo pahala. Contoh, maka kita tukang suruh sekilo.
Faham lagi? Itu pandangan sebagian ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi. Dan sebahagian ulama yang lain, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebut pahala kita tukang suruh dengan pahala orang yang berbuat sebab kita suruh tidak mesti sama. Jadi Al-Imam An-Nawawi memaknakan hadis ini, makna kita tukang suruh dia dapat pahala, kita dapat juga. Tak mesti sama, maknanya kemungkinan pahala dia lebih besar daripada kita, dan kemungkinan pahala kita yang tukang suruh lebih besar daripada dia, dan kemungkinan bersamaan. Nah, tak kiralah kedua-dua pandangan ini semua pandangan imam yang muktabar belaka. Nah, kita boleh jadikan pedoman. Nah, jadi maksudnya kita digalakkan menyuruh benda yang baik. Nah, itu saja. Walau kana yad'i fasiqa. Ulama kata sekalipun tukang suruh, yang tukang ajak tu, tukang suruh tu orang fasik. Faham? Dia orang pendek Rata tekok. Tapi dia orang Islam lah, faham lagi? Dia orang mukmin lah, dia bukan orang kafir. Cuma dia orang fasik. Orang fasik ni orang banyak lah, langgar patang larang agama. Orang kata tutup aurat, dia pakai luar pendek. Tak? Orang kata jangan pakai rata lelaki, tak boleh pakai rata macam apa, pergi pakai rata agak tekok. Jadi fasik lah dia. Walaupun dia fasik, dia dapat pahala. Yang tak dapat pahala akhirat ialah amal soleh orang kafir. Orang kafir dia buat amal soleh. Orang kafir ada juga ke amal soleh? Ada. Faham lagi? Ada. Amal tu makna kerja, pekerjaan. Sebab tu orang kutip zakat dipanggil amil, pekerja zakat. Faham lagi? Bukan pelik sangat. Jadi soleh baik. Amal soleh makna kerja yang baik. Ulama-ulama berkata orang kafir bila dia lakukan perbuatan-perbuatan amal-amal baik di dalam dunia, faham? Yang tidak berhajat kepada niat, maka Allah akan balas amal itu di dalam dunia, tidak di akhirat. Itu sahih. Apakah maksudnya amalan yang tak perlu niat? Gini, ada amalan manusia dalam dunia ini yang perlu kepada niat. Contoh semayang. Faham? Semayang mesti niat, tak niat tak sah. Maka kalau orang kafir dia pergi ikut orang Islam semayang, maka perbuatan dia itu tidak dibalas di dalam dunia. Lagi benda perlu kepada niat. Puasa. Faham lagi? Jika ada orang kafir berpuasa di dalam dunia, maka perbuatan puasa itu tidak mendapat balasan baik di dalam dunia. Tetapi jika orang kafir melakukan perbuatan baik yang tidak perlu niat, Allah akan balas kebaikannya di dalam dunia. Contoh seperti sedekah. Sedekah kena niat, tak perlu niat. Faham lagi? Jadi kalau ada orang kafir sedekah di dalam dunia, Allah balas kebaikan itu di dalam dunia. Nampak? Nabi sebut dalam hadis wa yut'amu dan wa yut'am di dunia, orang kafir yang berbuat baik amal soleh ni, maka Allah akan beri makan minum dia di dalam dunia dengan rezeki yang luas. Faham lagi? Contoh lagi, kalau dia tengok kucing di atas jalan, anak kucing, kalau dia dah ambil lanyek di kereta, orang kafir pun turun kereta ambil kucing alih bus tepi. Itu panggil amal soleh lah. Tak perlu kepada niat. Maka dia dapat balasan baik di dalam dunia. Tapi ingat, kebaikan orang kafir hanya Allah balas di dalam dunia, dan selepas mati tidak ada lagi pahala dan ganjaran di akhirat dengan ijma' ulama. Maknanya, jadi kalau orang kafir suruh kita buat baik, dia suruh kita buat baik. Orang Islam deraka ke ibu bapa dia, lawang, cakap ngasar dengan orang tua dia. Orang kafir kata, "Hei, kau tak cakap gitu dengan orang tua. Ibu bapa mu tu hormatlah dia, kena rendah diri ke dia, kena apa benda ni, lemah lembut dengan ibu bapa." Faham? Maka orang kafir tu dapat tak pahala akhirat? Tak dapat. Tapi Allah balas kebaikan dia itu
di dalam dunia. Dua perkara yang biasanya Allah balas pada orang kafir yang baik di dunia, iaitu luas rezekinya dan panjang umurnya. Nah, ini telah dijawab oleh Ibn Hajar dalam kitab Fatawanya. Nah, sebab tu kita tengok orang kafir yang jenis kuat menderma, pelakon-pelakon Hollywood, kita boleh Google, yang suka sedekah, yang banyak membantu orang yang homeless, orang yang tak ada rumah. Ada yang buat tempat rawat haiwan terbiar dan sebagainya. Mereka ini murah rezeki dan panjang umur. Betul sungguh. Faham? Sampai 80, 90 tak mati-mati. Nah, rupanya kuat bersedekah. Jadi betul lah hadis ini. Nah, mereka lakukan amal soleh dalam dunia, Allah akan yut'am, dia akan diberi makan. Maksudnya diluaskan rezekinya. Dah, termasuk rezeki itu usia. Betul tak? Rezeki itu umur. Kita nitah pau. Sikit lagi nak kena di lori. Sehung. Allah. Kalau kena acur rezeki itu. Faham? Tak kena tu rezeki. Kalau kena tak kena rezeki tau. Faham lagi? Nah, sebab apa? Bila kita tidak kena langgar, berguna tak? Ada kegunaan. Maka itu memberi usia yang panjang, tak dilanggar di lori, itu memberi guna kepada kita. Apa makna rezeki? Rizku maknahu ma yang fa'uka, makna rezeki perkara-perkara yang boleh memberi guna kepada diri kamu. Nah, jadi man dalla ala khairin, siapa tunjuk kepada perkara yang baik, sama ada perkara wajib atau perkara sunat, maka dia dapat pahala seperti tukang buat. Adakah beza sama kalau kita suruh orang yang wajib dengan suruh benda yang sunat? Tak sama. Kerana wajib dan sunat itu jauh bezanya. Jadi kalau kita suruh orang semayang 5 waktu, lebih besar pahala daripada kita suruh dia semayang duha. Nampak? Kerana duha itu sunat dan 5 waktu itu wajib. Suruh dengan mulut ke dengan guana, Ustaz? Syekh Al-Mubarakfuri sebut dalam kitab Mir'atul Mafatih, qauluhu man dalla ay bil qauli awil fi'li awil isyarati awil kitabati. Tunjuk orang atau suruh orang buat baik itu ialah dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan isyarat atau dengan tulisan. Guana nak tunjuk orang dengan perkataan. Ini alik kandang tau masjid tu. Dia pun kosuk kandang mayang. Kita yang kata alik kandang masjid tu, kita ni panggil adalu alal khair, orang yang sudah menunjuk kepada perkara baik bil aqwal, dengan perkataan. Dapat pahala. Sebab tu kita kena banyak tunjuk perkara-perkara baik. Ni saham kita di akhirat. Kerajaan tak bayar gaji kalau kita tunjuk orang buat baik. Faham lagi? Allah yang bayar gaji. Bila Allah bayar gaji, lebih mahal daripada gaji Perdana Menteri. Perdana Menteri berapa gaji? Jawab. 80,000. Ya tahu. Buah 80,000. Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, rak'atani minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa semayang 2 rakaat sunat sebelum fardu subuh, gajinya Allah bayar mahal dari langit dan bumi. Nampak? Mahal pada bumi ni lagi. Tanah Bukit Bayung ni, mak-mak bandar Bukit Bayung ni, berapa seluk? Dapat 100,000? 100 seluk. Bagi 6. 100,000. Kalau sutir ke ayam? Sutir ke ayam berapa ke? Ratus juta tak tahulah. Tapi 2 rakaat solat sunat subuh, bukan solat subuh lagi, tak perlu. Allah bayar di akhirat khairum minad dunya, lebih mahal daripada dunia ni lagi. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam Allah dalam dunia.
Dengan kereta Ferrari, Lamborghini pun, dengan istana mahligai. Habis semua dunia ni. Mahal lagi Allah bayar gaji kepada orang yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Faham lagi? Mana apa banyak gitu semua bayar kerja sikit je. Dah kerja dengan syarikat besar. Faham? Company kaya, gaji besar. Faham? Kerja kan ni. Tapi tempat lain-lain. Tidak sama gaji. Faham? Dia kata, mana lijah anakmu khani apa 6,000 gaji. Anak aku khani kok 600 je. Laguan ni gitu. Khani belaka tengok surat khani belaka. Rupanya anak lijah khani di Petronas. Faham lagi? Petronas cari gali oil and gas patut 6,000. Dah muam ketung kerja khani tu mana? Khani hak kat kilang Wak Budu ke Ayung. Hei, kau batuk pun 600. Faham? Maka kerja dengan kerajaan dunia memang murah, gaji 80,000 ya boleh Perdana Menteri. Faham lagi? Kita hak cak ayam berok kapur ni 800. Nah, tapi kerja dengan Allah mahal. Betul tak? Sebab apa? Allahu al-Ghani. Allah itu kan sangat kaya. Anil alamin, bukan kaya seorang. Kaya pada alam ni lagi Allah. Maka kerja dengan orang yang paling kaya, maka kita dapat balasan yang sangat banyak. Waktu buat benda-benda baik. Dah kita banyak dosa, lagi bagus. Bukan bagus banyak dosa. Dah mu banyak dosa, sekarang banyak suruh orang buat baik. Bila ditimbang, amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Bila ditimbang baik dan buruk, hak sebelah baik lebih berat, maka masuk syurga. Faham lagi? Gitu. Itu kalau Allah tidak ampunkan dosa kita. Kalau Allah ampunkan pula dosa dengan kita dosa kita sebab kita istighfar, taubat dan sebagainya, maka timbang kosong saja hak sebelah saja belah hak baik. Memang menang awal dah lah. Kerja dengan Allah termasuk ni dalam hadis ini. Tunjuk orang buat baik dengan perkataan. Au bil fi'li, atau suruh orang dengan perbuatan. Ditunjuk contoh orang pun ikut. Orang pakat diam, belaka dak gerak, tong dia mula dia dah tengah tu. Dia pun ambil piti bawa wak mula, orang pun ikut dia. Itu panggil menunjuk dengan perbuatan. Faham? Jadi dia boleh pahala dia sedekah. Pahala orang sedekah boleh juga pada dia. Sebab apa? Sebab dia dal, dia tukang tunjuk. Kena dia tunjuk, orang lain pakai wak mula. Faham? Dia wak mula semayang, orang semayang habis. Dia dapat. Itu baru tunjuk. Bayangkanlah pahala orang ngajar orang. Ngajar orang semayang, ngajar orang puasa, ngajar orang begitu begini. Tunjuk saja. Au bil isyarah, atau dia tunjuk dengan isyarat. Katakan ana masjid tupang mayang kejaan. Dia cakap. Atau dia tunjuk dengan kaki. Faham lagi? Nampak? Memanglah dok molek, tapi tunjuk dengan kaki tu orang pun tahu. Faham? Orang pun pergi mayang. Celakak tunjuk dengan kaki. Boleh pala, boleh pala pasal sebab dia tunjuk ni, tapi bukan suruh tunjuk dengan kaki. Faham lagi? Itu panggil isyarah. Kadang-kadang ada orang buat ceramah, ada buat majlis-majlis yang baik. Kita nak sapa ke majlis tu, kita tengok ada anak panah. Ada tak dia pacak anak panah? Anak panah sini gini, sapa kat dia beda ni gini pula. Tukang buat anak panah itu masuk dalam adal bil isyarah. Orang yang menunjuk dengan isyarat juga. Isyarat anak panah dia itulah orang sapa ke tempat tu. Nampak? Kadang-kadang dah buat molek pun ambil kotak sabung je. Pakai retuh gitu. Toreh dengan magic anak panah. Anak kembur kali anak panah. Tapi kalau tengok faham dah masuk kanan. Masuk kanan, ia sungguh surah. Dapat pahala tukang buat. Au bil kitabah, ataupun ditunjuk orang suruh buat baik dengan kitabah. Kitabah apa? Tulis. Ni paling banyak sekarang zaman media sosial. Betul tak?
Dia tulis dalam Facebook, buat status. Dia tulis dalam apa lagi, Instagram. Dia tulis dalam WhatsApp. Tak? Dengan tulisan dia itu sebenarnya menunjuk suruh orang buat baik. Nah, itu. Jadi ambil lah peluang. Kalau kita sanggup, boleh buat 4 perkara. Kita menunjuk dengan perkataan, kita menunjuk dengan perbuatan, kita menunjuk dengan isyarat, kita menunjuk juga dengan tulisan. Nah, waktu dah usah tulis hak uduh-uduh. Faham lagi? Kita tulis hak uduh-uduh buat apa? Sebab nak suruh puas hati. Betul tak? Hati nak suruh puas, ikut hati mati. Mati dan hidup dah mati pun mati akal panggil. Faham lagi? Nah, mati akal dah atau hatinya sudah mati. Apa? No, duk maki-maki hamo-hamo. Pagi-pagi tu beda khasing Facebook. Dia baca dengan Allahnya caruk orang. Nah, habis teh waktu beg. Nah, mati hati tu. Nah, jadi kita delete lah mana-mana hok ngaruk-ngaruk. Faham tak? Hok nguduh-nguduh, hok caruk, hok maki hamu, so. Boleh benda baik. Kita ambil guna manfaat. Nak nikmat internet Allah beri kita. Betul tak? Boleh baik. Pandai tulis tafsir Quran, tafsir Quran. Pandai sarah hadis, sarah hadis. Dalam Facebook. Pandai ngajar, tulis. Macam-macam. Pandai tajwid, kupas hukum tajwid. Biar orang baca, orang jadi pandai tajwid. Bila orang baca, orang reti hadis. Bila orang baca, orang faham ayat Quran. Tak pandai, share hak ulama-ulama tulis, belambak dalam website. Betul tak? Beribu belana qana kata orang tani. Faham tak lagi? Menak tafsir dia. Tafsir ulama Mesir, tafsir ulama Algeria, faham? Ambil. Hak pandai Arab terjemah. Hak ngaji sekolah Arab, hak ngaji Mesir, hak ngaji Jordan, ngaji Libya, ambil pandangan ulama Saluisa terjemah. Ramai orang boleh hasil kan? Faham tak lagi? Betul tak? Oh, kita dak anda benda gitu, copy lah, copy paste. Faham tak lagi? Supaya tidak ada yang tidak baik daripada kita. Mana ulama pandai menulis, dia menulis, kita tak pandai menulis, copy dan paste. Faham lagi? Copy, drag, tik, klik copy, klik kanan, lepas tu eret sini, clapping, paste dia panggil. Faham lagi? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Nah, Indonesia banyak mana website yang baik-baik tentang Quran, tentang tajwid, tentang kisah sahabat, kisah para wali. Nah, ni dak pada muka dia. Tu dah Facebook dia. Pada muka dia selfie pagi petang. Bukan dah boleh selfie, faham? Minggu kali dah. Nak ni pagi tonyek, petang awak muka beruk pula. Faham lah ni. Jadi orang tengok badan begitu. Biar ada manfaat dengan hidup kita ni. Sikit banyak pahala wallahu a'lam, tapi kita tukang tunjuk orang yang ikut mislu ajri fa'il, seumpama pahala fa'il tukang buat. Lepas tu dalam riwayat yang lain ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi, orang yang menunjuk atas kebaikan maka sama seperti berbuat. Tukang buat dapat pahala, kita dapat pahala, dia dapat syurga, kita dapat syurga. Kerana pahala itu ibarat daripada gaji untuk masuk syurga. Atas dunia kita dapat pahala berupa pitih. Pahala pitih, ganjaran. Pahala itu ganjaran. Faham? Ganjaran mu bekerja dengan syarikat aku ni toh 2,000 riyal. Dengan 2,000 riyal itu dapat kita nikmat dunia. Betul tak? Qadar 2,000. Maka pahala kita itulah akan dapat nikmat akhirat. Walaupun satu kalimah kita tulis sehari satu dalam status Facebook, tak apa dah. Sebab apa? Sebab macam tadilah. Bila kita kerja buat benda yang baik seperti ini, kita sudah bekerja dengan kerajaan Allah. Siapa kerja dengan kerajaan Allah, maka kerajaan dunia tidak bayar. Sebab apa? Mereka miskin, tak mampu nak bayar. Nampak? Orang yang paling sedikit pahala masuk syurga. Orang lain banyak order dia.
Dia paling sikit. Nabi cerita. Nabi cerita orang yang paling sedikit habuannya di dalam syurga. Faham lagi? Paling sikit. Maknanya orang lain banyak dia. Dia ni paling sikit. Ibarat kata paling miskin dalam syurga. Dalam syurga tak ada miskin. Ayat nak mudah faham. Nah, dia dapat benda dalam syurga. Oleh kerana dia yang paling sedikit, Allah beri dia sebuah istana daripada emas. Istana emas. Tak dunia ada istana emas. Dia istana yang ada tu semi je. Capur dengan pasir, dalam pasir dia tarik kucing. Faham tak ni? Tak? Istana daripada emas. Kalau istana takkan besar rumah PPRT ada orang istana gitu. Istana ni berseragam indah. Nak, ne? Dan tanah dia dapat bukan seluk. Daripada Yaman sampai Syam dalam hadis sebut. Sekarang dipanggil Syria. Nah, daripada Yaman sampai Syria 2500 km. Allah. Malaysia ni panjang daripada Kota Baru sampai ke Johor baru 500 kilo. Faham lagi? 500 kilo lebih. Nah, ini 2500 hingga 3000 kilo panjang tanah dia. Paling sedikit dalam syurga. Nampak? Cakap nak main ya. Nah. Dan bidadari 70 orang. Bila dia tengok dia dapat istana emas dan tanah seluas daripada Yaman sampai Syria dan 70 orang bidadari, dia tepik. Dia tepik ke mana? Dia kata, terima kasih ya Allah, aku orang paling kaya dalam syurga. Lalu Nabi tergelak sehingga nampak geraham Nabi. Tapi Nabi gelak ranga mulut tak bunyi ha-ha macam kita. Kita macam orang gila gelak. Faham lagi? Tengok, Nabi kata dia rasa dia yang paling kaya di dalam syurga, padahal dia yang paling sedikit. Nampak lagi? Allah, 70 bidadari, bayang. Tanah 3000 kilo. Kita seluk tu tak nak gong. Tak kenal orang. 70 bidadari ni gua ni. Bidadari ni wa kawaiba taraba. Anak-anak dara perempuan yang semuanya comel-comel dan umur sebaya. Nampak? Umur sebaya maksudnya umur ini 30 tahun, satu riwayat 33 tahun. Ada pendapat dhaif dia kata 17 tahun. Tak apalah, ambil 30 tahun. Dan tidak bertambah umur. Kenapa? Kerana dia buat baik di dalam dunia. Tapi sikit sangat kebaikannya. Faham tak lagi? Dia masuk surga, tu dapat. Bayangkan para sahabat kan. Bayangkan dak ahli zikir, ahli solat, ahli puasa dan sebagainya. Nah. Itu bertuah kerja dengan Allah. Betul tak? Kita duduk nak ke dunia. Lambatnya boleh bakar kereta, bakar motor, semua pakai mampu. Padahal Allah wi motor tu tak syukur lagi. Nak orang lain jalan kaki. Nak pergi bandar naik bas. Nak mu ada gak motor. Betul tak? Ada orang tak ada motor. Tunggu bas. Sejam baru bas lalu. Bas berhenti naik, dak down 2 kali golek tayar, pecek roceng, berhenti mula. Apa? Tinggal anak 2 orang. Tak nak bertegur ni, duk main tabakar. Tak, susah. Jalan kaki tak ada motor, kaya. Kaya benda jalan kaki tak kaya. Orang lain tak ada kaki. Ada orang tak ada kaki? Ada. Jual pasar, kau puang, tangan ada, kaki ada. Betul tak? Naik kursi roda bateri. Tangan ada, kaki ada. Dia duduk kapur kolam, pagi-pagi pergi jual pasar. Lalu kot tu. Tangan tak ada, kaki ada. Nah, mu jalan kaki ada tangan, ada kaki. Mana kaya? Kaya mu. Tak ada tangan, tak ada kaki. Kaya. Apa? Orang lain mati terus. Mu boleh hidup ke? Boleh kata astagfirullah. Boleh kata subhanallah. Boleh kata alhamdulillah. Kaya ke? Nabi kata man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumal qiyamah wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Barang siapa kata sekali saja alhamdulillah, nyaka penuh timbangan neraca pada hari kiamat.
Dan barang siapa pergi kata dua pula, satu subhanallah, satu alhamdulillah, maka dua timbangan neraca penuh pada hari kiamat. Nah, kalau mati dah boleh kata tak? Tak boleh. Orang mati dah boleh kata? Nah, tak boleh tak? Dia mati dah, yang ratik kita orang hidup. Lagi. Nah, maka dia antara orang yang banyak menunjuk orang lain berbuat kebaikan di dalam dunia ialah ibu bapa. Tahu tak? Ibu bapa kita, tu orang istimewa. Banyak mana dia suruh kita buat benda yang baik daripada kita cek pakai besar. Tahu tak? Banyak mana ayah kita suruh buat benda, kita buat benda yang betul daripada kecil sampai besar. Mereka termasuk orang yang menunjuk ala khairin. Dia antaranya lagi ulama-ulama. Karang kitab dan sebagainya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala sampai lebih pada 300 buah kitab karangan beliau. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi. Itu semua 300 sampai 600 kitab karang dalam hidup. Imam Nawawi karang kitab beratus-ratus. Kita bukan karang kitab, beli kitab bodoh. Faham lagi? Ustaz kata minggu depan jangan lupa tu kita tukar kitab baru, Hidayatus Sibyan. Pakat beli belaka dah. Berapa Ustaz? Dalam 3 riyal. 3 riyal. Kejut ngau 3 riyal. Maybe 44,000, 2 teh dalam gareh. Faham lagi? Tak? Dengar kitab 3 riyal tu baik tahi. Kejut. Faham lagi? Tahu tak? Lepas tu berasa dekat dengan Allah. Berasa dekat kita dengan Allah. Berasa macam masuk surga tu. Faham lagi? Allah bertanggung jawab lagi ayung lah. Orang gawang. Di antaranya lagi yang banyak dapat kelebihan pahala sebab tunjuk orang pada perkara baik apa dia? Kau tahu? Sini ada. Bilal, betul. Kerja Bilal, bukan Bilal Ibn Rabah, muazzin itulah tukang azan. Bapa orang panggil tu Bilal pasal ambil ra'i, ambil sempena nama Bilal pertama Rasulullah SAW, Bilal Ibn Rabah radhiyallahu an. Betul tak? Sampai leni orang panggil tu Bilal, padahal Bilal lama dah wafat. Tu kerja sebagai tukang azan. Bukan tukang azan hari-hari azan, sekali je dia azan, dia dapat kelebihan dah. Faham lagi? Semua hidup kita azan sekali, penuh azan sekali, dan orang bila dengar kita azan orang mari termasuk dah. Cuma yang lebih banyak azan lebih baik. Tok Bilal ni Allah ampun dosa dia. Jangan main. Tak. Tok Bilal istimewa. Dah kita Tuhan ada apung apung juga, tapi bila disebut secara khusus istimewa. Faham tak? Macam bila ramai rakyat mari, tapi yang DJ umum nama dia, mana istimewa. Pak mak hari kau tapi dak sebut pak mak. Pak Suh hok jual itik dah sebut. Pak Suh mari. Tapi sebut nama orang ni istimewa. Allah ampunkan segala dosa orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Tapi sebut Bilal diampun, maka istimewa dia dapat keampunan. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muazzinu yughfaru lahu mada sauti. Orang yang melaungkan azan akan diberi keampunan baginya sejauh mana suaranya sampai. Sebab tu kalau nak bang sunat kuat. Faham lagi? Abah bang kuat. Kerana itulah Bilal Ibn Rabah diamanahkan untuk menjadi tukang azan. Kenapa? Kerana dia kuat suaranya. Padahal yang diilhamkan oleh Allah azan yang pertama dalam Islam ialah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam mimpi. Esok Abdullah bin Zaid jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam seorang lelaki datang mengajar aku cara nak azan. Masa tu belum ada azan. Kata Nabi, laki-laki dalam mimpi tu kata gua ni. Laki-laki tu kata gini,
Bila sampai masuk waktu semayang, mu kata gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis bang. Nabi kata begini, Abdullah, mu pergi rumah Bilal ibn Rabah, mu ajar dia kalimah yang mu sebut tadi, biar dia yang azan. Itu sejarah. Faham tak? Jadilah Bilal ibn Rabah muazzin Rasulullah sampai Rasulullah wafat, baru dia berhenti tugas. Nabi wafat, dia letak jawatan. Kenapa? Nabi kata, fa innahu anda sautan minka, kerana Bilal ibn Rabah lebih kuat suara daripada kamu semua. Jadi bab tu dalam kitab-kitab fiqh, kitab fiqh, ulama kata sunat dalam bab azan ini bang dengan kuat. Ni dalam hadis yang kita baca tadi, al muazzinu yughfaru lahu mada sautih, orang yang melaungkan azan akan diampunkan baginya sejauh mana suaranya sampai. Maknanya kalau kita bang sini dengar siapa ke apa benda ni, apa benda DIY depan tu, maka siapa segala-galanya sini, itulah jarak keampunan yang kita dapat. Lagu mana kiraan, cara kiranya keampunan, Allahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Batu lebih kuat, lebih baik. Bang. Ada orang bang dah duduk kolah dak dengar. Nawak gua ni. Kata duduk, bang dah. Dah putih. Biar kuat. Kalau boleh dia bang sekali bang 2 siling jatuh. Nampak? Gegar. Bukit Bayung gegar. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Allahu Rabbi. Dan setiap benda yang hidup dan benda yang mati, semua kalau sampai suara azan lalu di atas mereka, semua tu akan jadi saksi baginya pada hari kiamat. Nampak? Ratbin ni kata ulama segala yang bernyawa. Ayam dengar, anjing dengar, kucing dengar, ikan pelawak hong dengar, cacing dengar, semut dengar, burung titir dengar. Dan yabis, benda-benda kering, benda jumut, benda-benda beku, tiang api dengar, jalan tar dengar, pokok dengar, semua yang dengar sejauh mana suaranya, maka semua akan mengaku di hadapan Allah, orang ini sudah melaungkan azan dahulu di dalam dunia. Tu. Bab tu gaji Tok Bilal cek, tak macam Tok Imam. Sebab dia sudah dapat keampunan Allah. Betul tak? Ada hadis yang lain sebut atwalu unuqa. Tok Bilal tekak paling panjang. Bukan mana Tok Bilal hari kiamat jadi jerapah kan. Itu semua itu majas. Kata ulama maknanya kerana dia dilihat oleh, ditonton, ditunjuk oleh Allah, nung tepatmu di dalam syurga. Jadi bangun padang mahsyar, tunjuk dah tepat dalam syurga. Bila nampak tepat yang molek, jadi tekuk panjang hingga nak pergi tak mau. Dan ada ulama yang berkata maksud tekuk panjang ini, dia menjadi VVIP pada hari kiamat. Orang yang menjadi perhatian ramai. Faham lagi? Perhatian ramai ni maksudnya kalau dia lalu, orang jungal aku tengok. Oh ya. Macam kau duduk ramai, duduk minum air tepi kedai ayam tu, kita lalu ada orang tengok. Ada Tapi kalau pelakon terkenal lalu, Undertaker lalu, lagi tak, kau orang panjang tekuk. Undertaker sungguh. Tu orangnya panjang tekuk. Maknanya dia tu orang penting. Faham tak lagi? Kita lalu, siapa dia nak tengok? Orang buh kepala lah baju pula, malah tengok lugar tengok dia ni. Faham lagi? Tu Tok Bilal. Batu bang biar kuat lah. Kalau sekilometer sekelilingnya dengar, sekilometer tu semua beribu-ribu makhluk jadi saksi. 2 kilometer dengar, 2 kilometer. Tu untungnya. Dah. Tapi gitulah. Akhirat, dunia orang belakang Tok Bilal nyak ke Menteri Agama. Betul tak? Tak percaya Tok Bilal Cik minta nak lari orang.
Masa yang sama pukul 4 Tok Bila minta, pukul 5 pegawai bank minta. Mana kau pergi? Faham tak lagi? Mak dia kata, mu pakai comel sikit ni Ada orang nak mari tengok mu. 2 orang pagi ni. Dia mak, pukul 4 Tok Bila. Pukul 5 pegawai manager bank. Tengok. Nak kopak mari kapan orang dagang. Tok Bila. Faham? Kapan. Kita tengok. Tok Bila ni nak minta anak aku. Nang. Tokaklah dok sandar di dinding rumah. Betul. Tokak cabut warna hari tu. Sauk di weather itu. Bang cabut tokak. Pakai sandar gitu pergi rumah orang. Bang, sudah mengisi anak orang, minum air turun start dah hidup. Bakar air tu tolak. Bang lagi. Tolak kapung tembok suti tang ezoh. Bang di muka tu. Nak dalam hati ni. Nak jaga nak makan ke darah warna anak aku. Untuk sikap dah hidup. 10 tahun bang, balik Jordan itu jadi Tok Bila lalu dah. Kau tak nampak dah tu. Bang. Sekarang pukul 5. Tengok. Bang, siapa? Nak. Kerja bank. Ayuh dia. Wajah. Wajah terus. Itu masalah kita. Iza ja'akum man tardawna dinah fazawwijuh. Bila datang orang yang elok agamanya di sisi Allah, faham lagi? Maka kahwinkanlah dengan anak perempuan. Jangan tengok piti. Kalau manajer bank tu orang soleh, nikahkan dengan manajer bank. Kalau Tok Bila tu orang soleh, nikahkan dengan Tok Bila. Kerana mana yang lebih baik? Jangan bandingannya duit. Kerana duit bukan hak kita. Duit kita ialah kita beri ke orang. Duit dalam bank nama kita bukan. Kerana dia akan tukar nama lain. Orang yang tengah duk aim duit kita sekarang siapa? Peropok ke bini kita? Duit kita ada 40,000 dalam bank. Tabung haji dia 10,000. KWSP ada dekat 100,000. Siapa dia duduk target? Duduk nak. Bini kita. 2. Seperopok. Orang jahat. Nak faham? Faham lagi? Betul tak? Kari tahu. Betul tak? Yang kedua, isteri kita. Biasanya siapa yang dapat? Mana dia besar dia peropok ni. Nampak tak? Tapi bukan salah. Itu faraid. Tapi itulah hakikat harta. Betul tak? Seorang laki-laki, Nabi kata seorang laki-laki sentiasa berkata, hadza mali wa hadza mali. Ini hartaku, Bukit Bayung belakang saya tu tanah hamba tu. Dekat nak naik highway tu, belah no tu, setengah hektar tu hamba. Tu hak kilang kepuk tu, tanah hamba sewa tu, 6,000 sebulan tu. Banyak disebut dia. Nampak? Nabi kata bukan. Hartamu yang kamu beri kepada orang. Bukan hak atas namamu. Kita ada rumah, kita jadikan rumah itu sebagai rumah anak yatim. Tu hartamu. Kalau mudah beri ke orang, bukan. Nampak lagi? Jadi nampak gayanya kita masih belum mempunyai rumah. Betul tak? Kerana apa? Kerana maluka lil waris, hartamu itu untuk waris. Faham? Tapi mereka hanya boleh faraid harta kita, mereka tak boleh nak faraid pahala yang kita amalkan. Kita baca Quran, kita tak boleh curi dah. Kita sedekah, pahala ke kita orang tak boleh curi. Betul tak? Kita buat kebaikan, semua tersimpan dengan selamat dalam buku catatan amal. Tak ada orang boleh curi. Wallahu alam. Sebelum kita jawab persoalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan derma. Semangat tuan-tuan dan puan pada malam ini untuk komplek mini pengurusan jenazah, termasuk cat tambahan pagar ruang parking lebih kurang 200,000 sebagaimana dimaklumkan oleh pengurusi tadi. Jadi kita akan buat satu komplek. Bukan komplek beli belah. Komplek ni satu ruang yang sempurna untuk pengurusan jenazah di Masjid Bukit Bayung ini. Jadi duit tuan-tuan dan puan malam ini kita akan gunakan untuk siapkan benda itu.
Nak, untuk tajhis mayat, untuk pengurusan jenazah. Walaupun bukan jenazah kita yang guna, jenazah orang lain tak apa. Kita sebagai penyumbang. Faham? Tidak mesti kita yang menyumbang dan kita nak jenazah kita guna. Nah. Dan bagi mereka yang melihat live Facebook, ada tertera di bawah skrin nombor akaun Bank Agro 10016561000 Jawatan Kuasa Masjid Bukit Payung. Siapa yang sudi nak bayar bil api masjid, nombor akaun 220645117907 Pesuruh Hal Ehwal Agama Terengganu. Jadi petugas sila bangun daripada pelajar tahfiz membawa karung berwarna seperti yang tertera di hadapan ini. Muslimat beg hitam, muslimin beg hitam, nombor 11 hingga 40, muslimat nombor 1 hingga 10. Ini muslimat dah. Baik, sila bergerak sekarang, jangan laju-laju dik. Ini bukan maraton. Ni kutip derma, pelan-pelan buka karung tu depan muka dia, lagi dia tak bagi, jangan beralih. Jangan takut, ini bukan zakat, tak bagi berdosa. Pelan-pelan dia, pelan-pelan. Kalau budak tu dah, petugas dah kutip, tiba-tiba ada petugas lain lalu lagi, bagi lagi. 2 kali bukan 2 juta. Faham tak ke? 2 kali baru 2 ya. Dan kan Allah berkali-kali beri kita makan, minum dan sebagainya. Betul tak? Pelan-pelan. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan, kita tengok soalan orang Bukit Payung. Soalan yang pertama, manakah kaedah yang paling baik tentang korban? Tiap tahun suami ketua keluarga masuk korban, atau tahun ini suami masuk, tahun depan isteri masuk, tahun berikutnya suami masuk, tahun berikut pula isteri masuk, begitulah seterusnya. Baik. Dia kata kalau kita nak masuk korban, hak mana yang paling terbaik? Maksud terbaik ini mungkin lebih banyak pahalanya. Jawabnya, kalau nak lebih banyak pahala, semua anggota keluarga masing-masing berkorban. Jadi gitu. Suami korban sebahagian, isteri korban juga sebahagian. Itu yang terbaik. Sebab soalannya yang terbaik. Tapi kalau soalannya modal saya setikang je, seorang je boleh korban, maka ketua keluarga afdal. Kerana setiap ketua keluarga berkorban, maka pahalanya juga dapat kepada isi rumah, termasuk isteri dan anak-anak. Faham lagi? Soalan seterusnya, jika live TikTok, ustaz-ustaz kalau orang beri hadiah ada topi atas kepala ustaz, apakah hukumnya? Itu bukan topi betul. Faham tak lagi? Itu gambar je dalam aplikasi saja. Cuma nakal lah. Dalam gambar ada orang beri star, ada orang beri hadiah, ada topi dua atas kepala.
Itu bukan betul. Kalau betul tak boleh pala-pala orang, pala ada ustaz pun kita tak boleh gibuh kepala orang. Tapi nak guna aplikasi dia. Kita tukar, kita buat aplikasi kita pula. Kalau dapat ustaz, mari serebang duk tak kepala. Saya jarang tinggal berjemaah. Kebanyakan yang wajib saya tak tinggal. Tapi ada jemaah marah saya. Sebab saya selalu parking ikut suka saya. Selipar saya letak atas tangga masjid. Boleh tak? Dia parking ikut suka. Jawabnya boleh lah. Kalau orang pun tak ada masalah. Tapi kalau parking ikut suka itu masalah, tak boleh. Kaedah Islam la darara. Tak boleh mudarat kepada orang lain. Dia gitu. Kemudian pula boleh tak letak selipar atas tangga. Manalah kita tahu. Ada tangga masjid boleh letak selipar, ada tangga tak boleh. Kata kita kena raikan uruf setempat. Faham lagi? Kalau di masjid itu orang naik sampai ke dalam masjid pun orang pakai selipar, tak ada masalah. Contoh di zaman Nabi SAW, masuk sampai ke dalam kasut, tak buang kasut. Kenapa? Kerana tidak ada latar kapet, dalamnya pasir macam luar juga. Faham lagi? Kita ini kapet. Jadi kalau menajiskan kapet, hukumnya haram. Jadi tengok tempat mana kalau letak selipar. Bawah kat tangga. Jangan letak atas tangga. Saya senaraikan lampu isyarat yang paling lama negeri Terengganu. Simpang Tokku, KTCC Mall, Kuala Ibai, Cenering, Batu Buruh. Bab lampu isyarat. Apakah berdosa yang kerja bahagian lampu isyarat tak buat kerja ni? Bukan masalah dosa. Masalahnya kita buat kerja itu biar yang terbaik. Nabi SAW menganjurkan kerja yang terbaik. Ramai orang boleh buat kerja, tapi ada kerja yang biasa-biasa saja. Islam memuji tindakan kerja yang terbaik. Faham lagi? Sebab tu kalau lampu isyarat, janganlah sampai berminit-minit. Itu masalah yang berlaku dalam bandar Kuala Terengganu. Kalau di ladang kat depan sekolah Arab, kita tengok 2 minit 50 saat sampai 3 minit. Faham tak? Sedangkan dekat dengan bulatan ekornya. Yang sana ni sampai ke ujung primula. Jadi bila sampai 2 minit lebih, 3 minit diberi hijau, ekor dia sampai ke belakang. Kalau kita ni profesional, lebih bijak, untuk simpang-simpang yang tidak panjang, ekor dia tu, orang beri untuk lepas 10 buah kereta dia. 10 buah merah. 10 buah merah. Orang tak akan marah kerana cepat hijau dia. Ni tunggu situ sampai tengok dang mana dang ngaji Quran tu. Akhirnya ekor berlipat-lipat. Lepas tu kena kaji, kena tengok. Jangan panjang. Kalau di gong kapas, kadang-kadang waktu kerja, orang yang nak keluar simpang tak boleh keluar. Sebab apa? Kerana dia dikira tidak bekerja. Orang lain nak masuk ke jabat je, berminit-minit. Sampai akhirnya masalah. Jadi yang molek sekali, bab lampu isyarat ni kita ikut barat. Barat ini, mereka pendek hijau ni. 6 buah, 7 buah, merah. Hak ni 6 buah, merah. Hak ni 6 buah, merah. Jadi, walaupun banyak derah berhentinya, tapi derah berjalan. Dia lepas lama tidur terus. Dalam jalan tak. Jadi kena kaji baliklah. Traffic light ini supaya orang menjadi lebih senang, lebih mudah. Tidak memayahkan rakyat marahin seperti kita ni. Congok situ lah. Apa pendapat ketika azan dibunyikan ramai orang yang berbual-bual? Makruh berbual ketika azan melainkan perlu. Bang, perlu tu boleh lah. Dia mari daripada nu, kat mana tandah tengah azan, kita boleh jawab kerana dia darurah. Tandah ni tokok nu, masuk kanan. Ni hak jenis bual, bukan perlu, makruh. Jadi adab-adabnya kalau tidak perlu, hendaklah diam ketika azan kerana menjawab azan. Soalan seterusnya, kaedah tadarus yang mana yang lebih baik? Seorang sekurang-kurangnya mendengar
dan dia arif tentang betul salahnya bacaan Quran sekurang-kurangnya. Itu panggil tadarus, bukan qiraah. Qiraah ni baca. Kalau tadarus, tafa'ul, makna saling membaca dan saling melihat. Membaca aku dengar, membaca aku dengar. Aku baca, mu dengar. Aku salah, mu tegur. Itu tadarus. Soalan seterusnya. Bapa orang tua bila orang muda pergi masjid, dia tengok atas bawah je. Apakah salah kita? Sebab kita tak pernah pergi. Jadi dia akan tengok atas bawah. Dah salah tak tengok atas bawah? Tak salah. Tapi jangan tengok dengan keadaan menyebabkan orang nak rasa tak mau pergi ke masjid. Orang muda-muda memang dia lara. Dia lara, dia berasa nak pergi masjid. Betul tak? Alhamdulillah. Tapi siapa di masjid, orang masjid jelong. Allah anda. Jadi dia terasa hati tak mau pergi masjid. Dia molek cakap pula. Dah mana mari masjid? Puas dah hidup. Kawan tu tak buah, baik aku repeat semula. Kita punya sebab. Patut kalau ada orang yang tak pernah mari masjid, dia mari. Lebih-lebih lagi kalau dia nakal. Imam bila dia ke masjid, puting dia lagi. Lepas mayang, pergi kat dia. Nampak? Makan dengan imam semua. Ajak makan. Betul tak? Buang dia apa, belanja dia makan. Ra'i. Kenapa? Kerana lara lama mana duduk menerak motor ni. Dah hari ni mari masjid. Baru dia rasa suka hati. Betul tak? Itu cara dia. Jadi dia esok dia mari pula. Mari pula tak esok? Mari lah. Tak Imam, ada makan. Khabar dia sekali je kita bajet kita seorang sekali je. InsyaAllah mari lah. Bidak lah gitu tak. Tapi menyukakan hati orang-orang yang baru mari. Betul tak? Itu sebab kita dulu bukan beranak datang masjid. Allah je pilih. Kita boleh duduk ni. Kalau Allah tak pilih ni, duduk rumah duduk main dengan bini. Betul tak? Kokek duduk tengok dia amal. Macam adik-adik kita yang lain. Betul tak? Kita seorang, 8 beradik seorang boleh mari masjid tak? 7 hari duduk kira harta masa ni. Nyanyi ke dia. Jadi bukan bijak kita, pilihan Allah. Soalan seterusnya, saya berminat tonton filem Tamil. Dalam filem tersebut ada upacara sembah agama, zikir mereka. Apakah hukum pasang filem itu? Semayang mereka. Jadi kalau pujian-pujian kepada berhala dan sebagainya, tak usahlah kita bunyikan dalam rumah kita. Sebab tu kalau kita tak faham sesuatu perkataan, maka kita kena elokkan. Kerana takut-takut benda itu syirik, benda itu haram. Lepas tu dalam bab mendengar lagu yang ada nyanyiannya, maka kalau kita tak tahu lirik apakah itu, dilarang. Budak-budak yang jenis dengar underground metal, thrash metal, kadang-kadang liriknya itu memuja apa benda ni, syaitan, mengajak kepada menolak Tuhan dan sebagainya. Dia tak tahu, pokoknya haram. Kerana dia tak tahu. Lepas tu dalam bab-bab berobat, kalau ada orang berobat disebut kalimah-kalimah yang tak faham, tak boleh. Dia mesti kalimah-kalimah itu mesti yang dipahami, tidak mengandungi makna syirik, tidak mengandungi perkara-perkara yang haram. Tak usah tengoklah cerita-cerita ngarut-ngarut. Bukan TV tu haram semua. Ada banyak lagi yang boleh tengok. Tengok Animal Planet. Kerengga belawang ikan paus. Kisah gunung berapi, gempa bumi, landslide. Tak? Tengok kebesaran Allah. Macam-macam banyak benda kan. Yang bila kita tengok, kita akan membesarkan Allah. Itu lebih baik. Puas ada lah tengok cerita-cerita ngarut-ngarut, puas dah dari kecil itu kan. Bagaimana menghalau syaitan dan jin? Kalau di rumah selalukan baca surah Al-Baqarah. Nabi kata inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah atau kama qala. Sesungguhnya syaitan jin tak akan masuk ke dalam rumah yang selalu dibacakan surah Al-Baqarah. Tak mesti baca khatam, tapi dikira membaca surah Al-Baqarah.
Kata ulama, elok kita baca dengan kuat. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari contoh. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Biar gepa umur. Faham? Itu baru lari syaitan. Tapi ada orang dia buih ikan puyuh. Dia buih ikan puyuh bela. Jadi tanyalah mak ni buat apa mak bela ikan puyuh. Ikan puyuh ni syaitan tak masuk. Mak dia tu syaitan dah. Ada pula syaitan tak masuk ikan puyuh. Mu buih ikan paus masuk lagi. Dah tahu ikan puyuh mu belajar di mana syaitan takut ikan puyuh. Ibu tahib si atas benda itu. Tahib si tu tak? Kat orang nepa tu, kat orang welding tu, hok ngecik-ngecik tu. Taitang. Tahib si. Dia kata atu takut. Mu buat tahib mu takut lagi. Dah tahib si. Hok Nabi kabur tak mau dengar. Setengah orang dia gantung kuda laut. Kuda laut buah kepala itu. Jin tak masuk. Kuda laut satu jin mana takut. Mu buat kuda lamba je takut lagi. Ini masalah. Bila kita tidak ada mendengar, maka kita jauh bezanya dengan orang yang dengar ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang jahil yang tidak berilmu? Takkan sama. Banyak mengarut ni. Saya nak jual kereta arwah ayah sebab nak buat bayar muka kereta adik bongsu. Boleh tak? Bukan ke kereta itu harta pusaka, jadinya kena persetujuan adik-beradik. Ya, kena persetujuan lah. Kalau mu nak beli kamu, maka bayar kepada waris selebih daripada bahagian yang mu dapat dalam faraid. Faham lagi? Jadi kereta ayah tinggal, ayah mati tinggal kereta. Kereta tu kita nak. Boleh tak? Boleh. Mungkin bayar harga kereta, harga semasa. Dan harga itu dibayar kepada waris adik-adikmu yang lain. Jangan pakai ambil gitu je. Faham? Gitu juga dengan harta-harta yang lain. Allah cipta langit dan bumi dalam masa 6. Masa itu guana masa yang diketahui oleh Allah. Nampak? Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Hari itu bukan hari ini adanya langit dan matahari. Hari kita ini setelah ada matahari. Maka sehari matahari naik waktu, turun waktu, naik waktu mula 1 hari. Naik waktu, turun waktu, naik waktu mula 1 hari. Adapun jadikan langit dan bumi sebelum buat matahari. Faham? Jadi hari dalam hadis itu Allahu a'lam bi muradihi, Allah lebih mengetahui apakah ukuran sebenarnya. Yang kita sabit ialah dalam masa 6 hari, dan pada masa hari-hari yang lain 6 masa yang wallahu a'lam. Soalan seterusnya cuma hikmahnya melakukan sesuatu itu mengikut tertib, bukan pakai locong gitu saja. Soalan seterusnya, apakah sebab Allah Ta'ala menguji mak saya dengan sakit? Jawabnya, Allah beri sakit kerana Allah uji. Uji itu apa? Uji itu bala lah. Bala bukan jahat. Bala itu kalau ke atas orang beriman, kita terjemah dengan ujian. Kalau ke atas orang kufur, kita terjemah dengan azab. Kan lain lah tu. Faham? Tapi kita orang Melayu, bala semua tak pakai belaka. Bukan bala mana tak pakai. Bala itu mana ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwa, supaya kami membalakan mereka itu. Apa maksud bala? Supaya kami menguji mana yang lebih amal soleh daripada orang lain. Tak? Jadi sabit dalam hadis sahih, siapa yang dikenakan sakit, maka dia dapat pahala dan hapus dosa. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah dia jatuh tangga. Dia ni wali besar lah, orang perempuan. Dia jatuh tangga geluli batin. Dan bila jatuh ke bawah, ada orang lalu. Orang tengok Rabi'atul Adawiyah. Orang hebat, sebut tang, dunia sebut dia. Orang hebat, wali Allah perempuan. Tapi menangis, jatuh tangga, darah sikit je. Mana? 9 kuku jari kakinya berdarah, 1 jari tidak berdarah. Jadi kata laki-laki ini, nama kamu besar seluruh dunia. Bumi pun sanjungmu.
Tapi mu menangis sakit yang sedikit. Faham tak lagi? Jawab Rabi'ah Adawiyah, aku menangis bukan 9 yang berdarah, aku menangis 1 yang tidak berdarah ini. Kerana ruginya tak dapat keampunan Allah sempurnanya. Faham? Tu wali kan? Mu siapa? Dah. Jadi kalau boleh dia nak 10 jari berdarah, lebih banyak dapat keampunan dosa. Tak? Bukan saja Allah ampun dosa beri pahala, pitih pun boleh kalau sakit. Tengok orang tua-tua kan. Jenis kerja apa ni, kutik kakung lah pagi. Boh pasal kit payung, payah boleh. Nak boleh narian je lah. Dah boleh 3 ikat. Dah kan susah. Apa benda kakung dalam pagi, boleh 3 ikat, sikat dulu sia. Sikat sia boleh 3 ya. Bayar cukai pula lagi ramai kutik sia. Bebek sapu sama. Sia setengah boleh. Faham lagi? Tahu tak? Susahnya. Berak kena sakit jatuh masuk hospital. Habis pergi tengok anak-anak. Betul tak? Hari pertama dah malam nak balik. Balik dah malam dah. Balik dah. 10 ya. Jadi pagi petang bilang boleh 100 lebih sehari. Aku jual kakung 3 ya boleh. Aku sakit dah boleh nak jual 100 lebih lagi. Hari ke-7 bilang 830. Doktor mereka bawa maklum tak boleh balik ni. Kerana sihat maka jatuh semua okey. Alah doktor boleh nak tambah 3 hari lagi. Pasal apa dia anggap kalau 3 hari lagi boleh 1000 lebih. Faham lagi? Dengan sebab apa? Sebab sakit ni. Tu. Apa? Tahu tak? Mu sihat dia nak bagi witih mu. Dia ada kelebihan dia pula. Soalan seterusnya, jangan susah. Ujian Allah, redha dan sabar dan ikhtiar. Redha dengan ketentuan Allah, sabar tidak marah dengan qada dan qadar. Dan tawakal ikhtiar untuk berubat. Kerana Nabi kata, tadawa berubatlah kamu. Baik tak baik, serah pada Allah. Itu panggil tawakal. Soalan seterusnya. Macam mana nak dapat isteri yang solehah? Minta perempuan yang solehah. Mu nak minta dapat isteri solehah, tapi mu cari kat karaoke. Tahu tak? Kalau kita nak dapatkan pemain hoki, pergi ke padang hoki. Jangan pergi ke litar lumba. Faham tak lagi? Kita nak cari seorang yang pandai baca kitab. Kita pergi di pondok-pondok. Jangan pergi ke pusat bowling. Jadi mu nak isteri solehah, pergilah tempat perempuan solehah berkumpul. Faham tak lagi? Dia gitu. Mu solehah, mu nak tengok solehah ke mu nak tengok muka dia? Kebanyakan kita tengok solehah ke tengok muka lawa? Tengok muka. Tak usah nak wa'onna dah solehah. Faham? Nabi kata tungkahul mar'atu li arba'. Kebiasaannya orang kahwin dengan perempuan itu 4 sebab. Pertama li jamaliha, kerana mukanya comel. Yang kedua li hisabiha, kerana keturunan nak beranak, nak laga. Ketiga li maliha, kerana dia ada witih, ada harta. Keempat li diniha, akhlaknya. Wasfat bizati din taribat yada, kalau bolehlah pilihlah yang berakhlak daripada 3 lagi. Maka kamu akan puas hati. Bukan haram kerana lain itu tidak. Yang terbaik akhlak. Jadi kamu tengok molek-molek perempuan yang jaga solat, yang jaga aurat, yang mulutnya manis. Maksud manis ni bukan mulut jahat, mulut celupa dan sebagainya. Menghormati, memuliakan orang lain, itu isteri yang solehah. Tapi janji kita, isteri solehah itu pada akhir zaman payah. Faham? Kalau dapat, alhamdulillah, bertuah. Si solehah bukan pakai tudung besar. Oh, solehah apa? Tudung besar. Salah. Faham? Isteri solehah ni, kita tengok muka dia itu jadi sejuk. Faham tak lagi? Muka dia tak cakap lagi. Dia cakap lebah kita. Isteri solehah. Faham tak lagi? Muka dia tu kita tengok hilang kepenatan. Nabi kata al-mar'atu salihatu idza ra'aitaha sarratka. Perempuan isteri solehah itu bila kau pandang saja kepada mukanya, kamu akan jadi sangat gembira. Kita kerja pagi dengan gaus mi dengan pasar mozek dengan mikro apa semua sampai pukul 6 petang.
Lengah. Lengah tak? Lengah balik di rumah, isteri kita keluar duduk atas lambut. Syah, yang Allah muka gitu, kita hilang lengah muka isteri solehah. Itu isteri solehah. Isteri kita ada di rumah kita, lepas mandi nak turun kerja, tengah gagah balik, tengok muka dia depan itu, lengah dah rasa. Tak danggi kerja lagi. Itu banyak banding kan? Faham lagi? Dia tak cakap dia tu baik sutir, tidur sejik kita. Faham lagi? Orang kata bagus tajuk mu kan, tak bagus dia balas dengan bini. Soalan seterusnya. Beza lintasan Allah, lintasan syaitan. Lintasan Allah maksudnya dibawa oleh malaikat mulhim. Maknanya malaikat menghadirkan dalam hati kita supaya buat benda yang baik. Itu panggil khatir malaikat. Lintasan malaikat. Nampak? Suruh pergi semayang, suruh semayang awal, suruh baca Quran, suruh sedekah. Itu yang baik, itu daripada Allah. Dan khatir syaitan, suruh yang jahat. Faham? Suruh ambil pitih orang, telefon orang jatuh suruh buat senyap. Hutang orang adik jangan raya. Boleh faham dari situ. Soalan seterusnya. A dengan B tak bertegur. A tidak berbalah dengan B. Dia mengambil pendekatan diam je. Kalau bercakap banyak pula, sakit hati, akan tubik. Sebab soalan dari si B biasanya pedih-pedih. Sebenarnya tak ada isu besar pun. Jadi tak ada isu besar, tak usah tanyalah. Gini saja, kita cakap yang baik. Balas tak balas, cakap yang baik. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Dia balas lama dah dengan dia ni. Barang siapa yang beriman dengan Allah hari kiamat, maka kata yang baik. Bahkan salah cakap pula, au liyasmut. Takut salah cakap, au liyasmut, atau diam. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ikan banyak laut Terengganu, tapi berapa mahal? Negeri lain ikan tak banyak tapi murah. Apakah hukumnya? Hukumnya padanlah mukamu. Sebab tu kerajaan patut mengawal, jangan ikut suka pemborong, tak peniaga-peniaga tokoh-tokoh besar naikkan harga. Lepas tu kita benda ni kita lantik kerajaan. Lantik kerajaan ini macam kita lantik AJK masjid untuk menguruskan, faham lagi, masjid ini. Maka kita lantik kerajaan untuk menguruskan rakyat. Jadi kalau harga suka hati dinaikkan, rakyat dalam keadaan kesusahan, jadi baik tak ada kerajaan. Itu masalahnya. Jadi kerajaan kena betulkan keadaan. Jangan diam, jangan duduk saja, kena berusaha keras. Kerana maksud pemimpin ialah mereka yang bekerja keras untuk beri kesenangan kepada rakyat, bukan kesenangan pada diri sendiri. Soalan seterusnya. Apa hukum orang duduk atas kepuk kubur? Kalau kita duduk atas kepuk kubur, tengah ni mayat, kita duduk mana punggung tak ke dalam mayat ni. Takkan kaki dalam mayat duduk atas ni pula. Semua tu tak boleh. Kenapa? Bila punggung ke arah mayat, tidak menghormati mayat. Kalau kaki pula dalam punggung keluar, kaki memijak kubur. Pokoknya dilarang. Jadi jangan duduk atas situ. Nak duduk, duduk berdiri. Tak agak nak berdiri, duduk atas rupuk. Duduk atas wakah. Kan dulu orang buat wakah. Buat apa buat wakah? Untuk orang duduk-duduk. Nyegi duduk atas kepuk kubur. Kalau kubur ayah kita kan ni, 5 orang duduk atas kepuk kubur. Jangan duduk atas kubur ayah orang lain. Kan dilarang. Jadi mati dah pun kena hormat. Kubur kan bukan je tanang kera situ, tanah orang Islam. Berniaga dalam masjid tu hak mana? Dalam masjid ni. Situ buka air cendol, situ jual kacang. Atau jenis jalan sikit siapa nak beli. Itu semua itu dilarang. Haram dalam masjid. Dah kat mana luar boleh? Tempat yang orang tidak semayang secara khusus. Kalau semayang secara khusus tak boleh. Contoh, Dewan Utama semayanglah. Tapi bila penuh semayang jemaat, orang semayang tak bira tu. Lambung. Itu dipanggil harim. Itu tak boleh. Sebab bila orang penuh, orang semayang di situ. Tapi bila orang semayang bawah tu dalam pagar tu, tak apa berniaga di situ.
Itu bukan dalam masjid namanya. Faham? Dalam masjid maksudnya dalam bangunan masjid dan harim tepi beranda masjid. Dah? Soalan seterusnya. Di mana mula sah jemaah perempuan? Sebelah kanan, kiri, tengah dan sah sebagai dan di tengah sah. Jawabnya sebelah kanan kata setengah ulama dan setengah ulama kata sebelah tengah. Apakah hukum hasil pendapatan jual barangan kosmetik? Hukumnya harus. Kerana memakai kosmetik itu asalnya harus. Tidak haram. Yang haram membuat pembedahan yang berciri kekal. Contoh buat pembedahan hidung, tukar hidung daripada hidung kip ayung jadi hidung Korea. Lagi itu haram. Al-mughayyirati khalqallah, orang-orang yang mengubah ciptaan Allah haram. Tak lihat tu. Dah. Kosmetik ni apa? Kosmetik ni benda yang tidak kekal. Contoh, pipi bini kita hitam. Dia pun beli bedak tak bubuh. Jadi putih ke hitam? Berubah tak? Berubah dah. Adakah kekal? Tak. Kaki basuh tangga tak? Tangga? Tidak haram. Bibir bini kita birat. Beli gicu. Lama jadi merah. Adakah merah tu kekal? Tak balik mandi cabut pula. Tubik birat mula asal. Lagi. Hukumnya harus. Tapi kalau yang haram, tak boleh. Pembedahan. Buat bibir tebal. Buat hidung pancung. Tarik muka, beri panjang tekor, besar buah dada, masuk implan, itu semua tu haram. Kenapa? Perubahan itu kekal. Cuma perempuan itu bersolat ada tempatnya haram, ada tempatnya harus. Jadi bila ada kalanya haram, ada kalanya harus, jual beli harus. Contoh orang jual pasar malam, dia jual baju dalang ada, jual baju dalang. Sari, ada? Ada ya? Dia jual baju dalang atau dia jual seluar pendek. Seluar pendek itu kalau dia pakai depan suami dia harus. Harus. Kalau dia pakai tubik luar haram. Maka tidak wajib tukang jual khabar pakai di rumah dia. Itu kewajipan atas pemakai. Faham lagi? Sebab tu orang yang jual baju dalang ada makcik mari beli. Tidak payah khabar. Ngolong jangan pakai baju dalam saja dah. Kena pakai baju pula di luar. Haji tak khabar itu? Tak. Dia pergi pakai baju dalam saja. Pergi jemur kain. Maka tukang-tukang jual tak berdosa. Faham? Kerana ada tempat haram, ada tempat haram. Tapi kalau memang semuanya haram, tak ada jual. Dah. Mana ada kat tempat yang haram kosmetik ada, dia make up masuk pada tabarruk yang berlampau batas, maka hukumnya haram. Dengan muka dia make up merah apa semua, orang lelaki tengok jadi menggiurkan. Jadi syahwah dan sebagainya. Haram. Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kamu berhias seperti berhiasnya perempuan-perempuan kafir di zaman dahulu. Jadi bukan larang berhias, jangan berhias seperti perempuan kafir. Faham? Kalau dilarang berhias tu wala tabarrajna saja ayatnya berbunyi. Jangan berhias. Tapi ayat ini wak mari dengan masdar wala tabarrajna, wak mari masdar tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berhias sampai jadi seperti berhiasnya perempuan-perempuan yang tidak beriman. Maksudnya melampau. Nah, soalan seterusnya sikit lagi. Apakah adab yang baik masa mandi mayat? Seperti kita buat orang yang sedang sakit. Kalau sakit kita akad tak ngasah-ngasah dok. Begitulah kita buat bergaluh dengan orang mati. Kalau kita mak kita suruh mandikan dia, kita dah dia tak boleh nak mandi dah, kita mandi dak dengan air panas ketik dok. Air sejuk siap dok, air yang suam-suam. Faham lagi? Kerana memuliakan dia. Tak mahu dia rasa sakit. Nah, sebab tu dibuat dengan perlahan. Dan tidak dilihat auratnya. Itu haram lihat. Walaupun dia tukang mandi mayat lama dah. Lama mana mandi mayat buat awang lama. Dia mandi mayat 500 tahun dah. Dialah yang memandikan mayat Sultan Mahmud Makat di Julang. Hidup lagi di Bukit Payung. 600 tahun dah umur. Tak kira dah. Tak boleh tengok aurat mayat. Ada orang bila nak mandi mayat, dia akad kain pui mayat depan muka dia. Hukumnya haram. Faham? Tak boleh tengok dan tak boleh sentuh aurat mayat. Tak boleh. Nak gonyoh kat aurat, mesti bakar sarung tangan. Mata tak boleh melihat. Tak? Kita panggil cucu nak tok nak mandi tok ki puing.
Tengok mandi tok Kim panggil habis orang. Suruh tengok. Nak. Mu tengok tok Kim lanjang ni. Dak ujak. Dak ke haram lah ke tu. Tak. Dak erti bahasa. Mek kita mari golek duduk atas kita, lepas tu suruh kita bawa air kecing. Jawabnya, tengoklah mu kecing ke mek mu kecing. Tak? Jika bau air kecing, biasanya kena lekat air kecing ke atau baunya saja? Kalau kita rasa kena air kecing, tak sah buat semayang luar kita. Kalau memang baunya saja kuat sangat, acing, bini kita punya air kecing, kita lalu kat dia panggil bau acing, dimaafkan. Kerana tidak ada perpindahan jirim. Faham lagi? Tapi kalau orang puang yang main anak, yang main anak kecil, faham? Dia asuh anak kecil, ada anak baby kecil, jika bau air kencing pada badannya dimaafkan. Faham lagi? Kenapa? Kerana diberi kelonggaran. Kerana dia main dengan budak. Macam orang ngopek anak, dia ada anak kecil ngopek dada. Anak dia kecil tu jeluak. Jeluak itu mutah lah. Orang tua orang panggil mutah, orang muda budak-budak dia panggil jeluak. Jeluak tu najis. Maka jeluak tu di kopek dia tu dimaafkan. Kerana apa? Kerana budak kecil payah nak basuh mulut dan sebagainya, duk nyusu sama, sedikit dimaafkan. Itu nampak? Itu kelonggaran dalam hukum fiqh. Tapi kalau jeluak tu di kopek ayam, dah maaf. Tak ada kena-kena. Apakah maksud la tahzan innallaha ma'ana? Jangan bersedih, Allah innallah sungguhnya Allah ma'ana, berserta dengan kita. Nampak? Adakah Allah duduk dengan kita? Bukan, kerana Allah itu tidak bertempat. Itu masalah Allah duduk atas langit yang pelik-pelik lah ni. Faham lagi? Kalau Allah duduk atas langit dah tu innallaha ma'ana, Allah duduk dengan kita pula. Kalau kita duduk bukit ayam, Allah bukit ayam. Faham? Bukan zat Allah, ilmu Allah, rahmat Allah, keampunan Allah, pemerhatian Allah. Fasna'il fulka bi'ayunina. Faham? Buatlah kapal wahai Nuh dengan mata kami. Bukan ambil mata Tuhan, cabut sutik, hak-hak jadi kapal. Bukan. Pemerhatian. Faham lagi? Allah melihat. Kita tak boleh nak susuk di mana saja. Allah melihat. Kita serah kepada dia pekerjaan kita. Kita berharap kepada dia, dia beri pemeliharaan kepada kita. Bukan makna Tuhan mari hidup sini, tidak ramai. Dah kalau kita pergi bukit ayam, Tuhan pergi bukit ayam. Kita pergi Batu Buruk, pergi Batu Buruk, ada orang ada bukit ayam, tak ada Tuhan. Bukan, Tuhan bukan gerak itu, dia bukan burung. Allah tidak bertempat. Namanya pemerhatian, ilmu Allah, pengetahuan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah bersama kita. Soalan seterusnya, bolehkah wang tabung masjid buat untuk parking untuk imam? Boleh lah untuk imam tu untuk masjid. Faham? Tak bolehnya guna buat parking untuk orang yang tak mari masjid. Faham? Tak boleh. Sebab tu kebajikan, guna untuk segala kebajikan kembali kepada masjid boleh. Kita tak boleh nak fatwa, saya bukan ahli fatwa, bukan mufti. Kita baca fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama mutaakhiri, segala hal yang kebajikan itu balik kepada masjid, maka boleh di antaranya petugas masjid. Faham? Sebab tu petugas masjid dia boleh buat satu ruang di belakang untuk letak baju dia dan sebagainya. Faham lagi? Tapi orang tak ada kena dengan masjid, nak buat tempat letak baju sini tak boleh. Faham? Cuma dalam nak buat sesuatu itu tak boleh mengambil ruang orang yang solat. Faham? Tak boleh. Walaupun untuk imam, nak ambil ruang orang solat tak boleh. Kerana itu wakaf. Orang itu belum balik tapi sudah tingkatan 4. Adakah dia tidak akan balik? Tingkatan 4 tak balik lagi. Begini, tanda-tanda balik kalau perempuan datang haid, kalau laki-laki keluar mani, termasuk juga perempuan. Sekurang-kurang umurnya 9 tahun. Tetapi jika tidak datang keluar mani bagi laki-laki dan perempuan dan tidak berlaku keluar darah haid, dia dikira balik jika sempurna umur 15 tahun. 15 tahun tingkatan apa? Tingkatan 3. Dan ni tingkatan 4, 16. Tapi kalau dia kelas ekspres 16, 15, tingkatan 4, 15 tahun. Faham lagi? Jadi tak kira. Sampai mas cukup 15 tahun,
balik. Walau tak keluar mani. Ada berlaku kes tu umur 24 tahun dia kata dia tak balik lagi. Sebab tak keluar mani. Dia ingat ke keluar mani baru balik. Nanti umur 70 tak boleh balik. Faham lagi? Rasuah, korupsi, pecah amanah haram. Tolong nasihat pemerintah tentang perkara ini. Nabi sebut dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Tukang beri rasuah, tukang makan rasuah dalam api neraka. Tak kira mu Perdana Menteri ke, Timbalan ke, Presiden ke, Sultan ke, faham, Exco ke, YB ke, tak ada kira siapa-siapa. Faham? Dalam neraka. Akhir kita tepat kat dia ada dua saja. Kalau atas dunia banyak. Kita pergi straight, batu 10. Kita masuk kiri, tang ke apa benda ni marang. Faham? Tapi kita kondar bahang ke belakang, rawat. Bahang kanan, 5 nipis. Bahang kiri pula, pasir tinggi. Faham lagi? Atas dunia ada, atas akhirat dua saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Dua simpang. Satu syurga, satu neraka. Tak ada jalan ketiga. Maka kalau rasuah, semua hadis kata dalam neraka. Bintang ke, Datuk Seri ke, Tong ke, Tang, tak ada peduli. Nak seria cara seria, sejuta cara sejuta. Nak jangan main wang-wang haram. Makan haram dalam dunia, ibadat tidak diterima. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan wang rasuah, kita rasuah, kita beri projek ke orang, ejah kabel gitu gini. Itu rasuah. Dapat habuan. Kata Sayyidina Abu Bakar, la ibalullahu salata hadikum fi jawbi haram. Allah tak akan terima satu pun sembahyang seorang kamu dalam perutnya ada makan harta haram. Akhirat go to hell. Nabi kata kulullah minna wa min suhtin pannaru aulabi. Setiap mereka yang ada terlibat dalam tubuhnya masuk wang haram, maka layak masuk dalam neraka. Saya pernah tertidur ketika mendengar kuliah ustaz. Mohon maaf. Apakah hukum ketika tidur ketika guru sedang mengajar? Jawabnya tengok. Kalau dia terlampau mengantuk, tidurlah. Macam orang yang nak semayang, Allahu Akbar. Oh, isa dah, tapi ngantuk sangat, tidur dulu. Boleh, tak ada masalah. Kerana sangat mengantuk. Bak kalau mu tebang juga semayang, mu baca lain lagi. Tu yang rokok. Maliki yaumiddin. Dalam rokok. Faham tak lagi? Akad tahiyat. Allahumma dina fi man hadai. Ni pula aku ni. Bang doa kunut terus dalam tahiyat. Tu lah. Ngantuk-ngantuk. Saya pinjam cincin arwah mak saya ketika mak saya masih hidup, dan tempoh pinjam cincin itu hilang. Arwah mak saya sering bersungut, hilang cincin sampai mak saya mati. Kena ganti. Mereka mak dia kata sebelum mati halalkan. Tak ganti. Jadi faraid. Kalau saya jima' dengan isteri saya, adakah saya perlu mandi wajib? Walaupun kalau saya berjima' dengan isteri saya, adakah saya perlu mandi wajib walaupun berpeluk? Tak mana gitu. Mu jima' ke peluk? Ni berjima'. Tengok. Kalau saya berjima', lepas tu peluk saja pula. Mu jima' ke, jima' tak peluk ke, peluk tak jima'? Peluk sambil jima'. Oh, mu bab-bab ni pandai tafsir. Peluk tidak hadaf besar. Yang hadaf besar jima'. Faham? Apa makna jima'? Tenggelam hasyafah dalam faraj. Minta maaf lah. Ada dari marah kita ngajar gini. Dia siapa suruh tanya? Nak apa? Kan khabar belaka gitu-gitu. Dah mu tanya aku tu khabar dak kerti. Allah la yastayidul haq. Allah Taala tidak malu kalau perkara yang benar. Tak usah malu. Faham tak ke? Nabi kata izal taqal khitanani faqat wajabal uslu. Apabila sudah bertemu dua tempat khitan, maksudnya tenggelam kepala zakar lelaki di dalam faraj isterinya, maka wajib mandi. Peluk tak peluk tak ada kira. Jadi jima' peluk pun wajib mandi, jima' tak peluk pun wajib mandi. Faham? Yang tidak wajib mandi ialah mimpi jima'. Tak wajib mandi. Faham? Dia mimpi jima', dia bangun tak ada air mani.
Yang wajib mandi ialah mimpi jima' dan bangun ada air mani. Baru wajib mandi. Faham? Tapi kalau dalam mimpi saja dia jima', di luar mimpi tidak ada air mani, maka dia tidak wajib mandi. Dia hanya wajib mandi dalam mimpi. Faham lagi? Soalan seterusnya. Isteri mampu, suami tak bekerja. Tahun kedua pertama suami dah mampu tanggung. Adakah nafkah tahun pertama dikira berhutang? Dengar baik-baik. Bila kita berkahwin dan duduk berdua, wajib kita tanggung nafkah isteri kita 3 perkara. Pertama, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Faham? Maka tahun pertama suami tak ada duit. Tahun kedua baru berduit boleh tanggung. Maka tahun pertama kira hutang ke tak? Hutang atau tidak bergantung pada tahun pertama apakah lapas daripada isteri. Ada tak isteri kata, nak, saya guna duit saya dulu, nanti abang bayar balik. Kalau gitu jadi hutang. Tapi kalau pada ketika tahun pertama suami tak mampu, isteri kata tak wajib bagilah, abang tak mampu lagi, nanti abang dah mampu baru wajib. Maka hukumnya tidak jadi hutang, halal. Okey? Sebab tu mana-mana suami yang sengaja tak beri nafkah isterinya, itu dikira berhutang. Tinggal bini 2 tahun tak beri. Nah, kalau setahun tu contoh, kalau sebulan tu contoh 1,000, setahun sudah 12,000. Maka 2 tahun 24,000 wajib bayar sebelum mati. Nah, soalan seterusnya sikit ni. Apakah maksud solat jamak? Jamak ni maksudnya gabung. Biasa kita semayang Zuhur, sekarang Asar baru semayang Asar. Jarik dulu, lepas Isya masuk baru semayang Isya. Gabung maksudnya kita semayang Zuhur dengan Asar sekaligus, bukan satu salam. Lepas habis Zuhur semayang pula Asar. Sekarang masuk Maghrib, lepas semayang Maghrib terus semayang Isya. Itu panggil jamak. Faham lagi? Soalan seterusnya, apakah maksud solat qasar? Qasar ni bahasa Arab al-qasru, makna pendek. Maksudnya kalau 4 rakaat, mayang Zuhur, mayang Asar, mayang Isya, boleh jadikan separuh, iaitu 2 rakaat. Bagi pendek. Nah, adapun subuh tak ada qasar. Dia bangsa rakaat. Apa qasar? Tak ada subuh pasal dia pendek dah. Yang 4 saja dijadikan 2. Apakah hukum ambil wuduk tanpa niat? Tidak sah. Kerana rukun wuduk itu ada 6. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Mana 2 daripada hadis? Niat dan tertib. Mana 4 daripada Quran? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wajib basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku, wamsahu biruhusikum, sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, segala kaki basuh sampai buku ladi. 4 daripada ayat Quran, 2 daripada hadis. Mana hadis? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faham lagi? Mesti kena berniat dan kena tentukan perbuatan kamu. Soalan seterusnya, apakah hukum kita sebar aib orang? Hukumnya haram. Buka aib orang haram tak? Orang tengah duduk-duduk cakap bila sejik 4-5 orang, dia pergi buka kain orang. Kawan dia nak kas spender. Faham tak? Nah, itu orang panggil buka aib. Aib tu benda. Aib tu maksudnya kemaluan. Apa makna kemaluan? Maknanya kalau orang tengok di situ, dia rasa malu, orang panggil kemaluan. Faham lagi? Jadi orang tengah duduk buah, dia pergi selok kain. Wah, buat gitu. Itu haram tak? Haram tak? Itu haram. Nah, bahkan kita buka aib kita sendiri pun haram juga. Nah, kita tak selok kain orang, kita berlari lanjang depan tu. Haram juga. Kerana itu aib. Aib itu wajib ditutup. Soalan seterusnya. Bapa orang kahwin kena HIV. Bapa orang kahwin tak kena HIV. Tapi orang zina kena HIV. Itu semua kerja Allah. Faham lagi? Halal dan haram tu bukan lain. Takkan sama halal dengan haram. Nah, air zam-zam dengan air kecil sama tak? Nah, soalan seterusnya. Bela anjing 1 hari hapus 1 pahala sebesar gunung Uhud dalam rumah bela anjing. Kalau orang itu dulu tak tahu, sekarang baru tahu gini. Apa-apa yang kita tersalah yang dulu-dulu, minta doa kepada Allah agar dia tidak hilangkan pahala itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau balas kami dengan keburukan, dengan sebab kami dulu salah, dulu kami banyak terlupa. Betul tak?
Mudah-mudahan Allah kembalikan pahala kita. Tak? Apakah hukum ziarah kubur sunat? Faham lagi? Hukum ziarah kubur sunat. Laki-laki sunat, perempuan sunat. Faham lagi? Cuma laki-laki itu tidak mengapa kalau kerap ziarah kubur. Orang perempuan itu sunat dengan maksudnya jangan terlalu kerap. Dah? Untuk apa ziarah kubur? Untuk ingat kita juga akan masuk dalam kubur, kerana kubur itu negeri akhirat. Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur, kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan akhirat. Orang laki-laki pakai seluar pendek boleh atau tidak? Boleh. Yang tak boleh buka aurat. Memang luar pendek tapi labuh kat keting. Contohlah. Jadi orang perempuan pakai skirt. Boleh tak? Boleh, tapi tak nampak aurat. Apa? Dalam ada baju hujang. Jadi kena faham baik fiqh tu. Tak? Pakai luar dalam saja sah mayang. Pakai kain pelekat tak sah. Guna pula? Dah kain pelekat cari. Kain pelekat dia cari, pecah belakang nampak punggung. Sah tak? Tak ah. Kain baju seluar dalam sah. Dia cek dia jalan-jalan lautan, tak ada pakaian, kena ropok, jumpa seluar dalam. Seluar dalam jing. Dia pun kilah macam kain pelekat. Labuh seluar dalam. Faham lagi? Maksudnya, syaratnya ialah menutup aurat. Pakai baju carik, seluar kain carik, tapi tak nampak aurat, sah. Pakai baju yang tidak carik, tapi nampak aurat, tidak sah. Anak buat main, jadi Spiderman. Ikat kepala waktu pocong, pecah kain pelekat. Esok ayah tengok, Allah, tembus. Besar piring, pecah kain pelekat. Ayah dia pun nak bayang subuh, lipat belah dalam itu, biar tak nampak. Carik tak kain? Carik tak? Nampak tak aurat? Dah dia lipat belah dalam. Nampak lagi? Sah tak mayang? Sah. Tu pakai baju tak ada carik sikit, tak sah. Contoh, tengah-tengah sudah mandi, nak pakai baju lah padang apu. Duduk belah masjid, orang qomat dah. Dia pun raba, ambil jubah, dalam gelap, masuk, kacing tekok molek pun semua, kacing belaka. Dah dia pakai dalam dah, jubah gelap, Dia pun masuk dalam masjid jadi imam. Rakaat kedua sujud tu lah nyala. Rupanya bukan jubah, dia pakai baju Melayu. Faham lagi? Baju Melayu dah. Punggung nampak dah. Dia ingat dia bodoh atas sama kan jubah dengan baju Melayu. Betul tak? Jadi berkat ni je. Nampak tak aurat? Cari tak baju? Tak. Habis dah soalan. Jadi ada 3 hadiah untuk orang Bukit Payung. Satu, ni daripada Prima Valley Boutique. Jubah ini eksklusif. Siapa nak jawab dia bangun, tapi dia saiz 2XL. Siapa dia? 2XL. Ada tak? Asal malu. Nak wih hadiah. Bukan 80 riyal ni mahal ni. 2XL. Mai. Tu. Boleh. Mari. Warna biru, anda molek biru. Main depan. Biarlah. Tiap malam kita bagi ni sampai habislah. Padang 2XL boleh? Boleh kalau boleh, kalau besar-besar kecil sikit dah. Ada diri tak apa? Orang mana? Bilal Masjid. Diri tak apa, orang nak tengok diri. Bilal Masjid, nama apa panggil apa? Abu Bakar ni tadi sebut Bilal Masjid. Orang dapat keampunan Allah, VIP hari kiamat. Baik. Asal orang mana? Kuasa Kuala Berang. Okey. Bukit Payung. Nak baca dah. Jadi lama dah duduk Bukit Payung ni? Okey. Baik, soalan kena jawab soalan boleh? Berapakah jarak Bukit Payung ke Bandar Kuala Terengganu? Batu boleh, kilometer pun boleh. Ya? 16 kilometer daripada bandar ke sini.
Dan kalau batu 10 atas lagi tau. Batu 10 16 kilometer, di sini 11 kilometer. 11 kilometer saja. Lebih kurang 7 batu, dah boleh tak dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tok Bila kita. Alhamdulillah. Kalau labuh tu potong Alhamdulillah. Baik. Baik tengok sama-sama. XL. XL. Saya L. L. Kalau XL nampak tua kan? Mana? Ni. Berilah luang. Orang mana ni? Orang Bukit Payung? Kapur ni? Batu Sembilan. Batu Sembilan depan tu depan tu. Nama Kumat. Umur berapa dah? 57, muda. Baik. Soalan ni mudah. Berapa lebih kuranglah penduduk Bukit Payung? Bukan tepat, lebih kurang. Lebih kurang berapa? 50,000. Lebih kurang. Tidak tepat. Mengikut perangkaan 2010, 27,900 orang. Jadi sekarang 2022 lebih kurang 34,000. Tapi bandar Bukit Payung sajalah, bukan kapung-kapung tu. Dalam bandar. Terima hadiah. Boleh. Salah boleh hadiah. Sama-sama kasih. Yang terakhir saya L. Dah. Awak dah adang, padang L. Padang. Bangun. Apakah nama belajar sekolah tak itu? Baru habis SPM. Mesti tahulah. Dulu belajar tak geografi? Apakah nama ibu negeri Mesir? Jeddah. Mesir. Kairo. Kairo itu dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab? Tak tahu. Kairo juga. Kairo bahasa Inggeris. Kalau dia jawab, apa nama ibu negara Portugal? Lisbon. Betul. Pandai dia. Okey, alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini dikira amal soleh. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan diucapkan kepada